Daerah Pusat Daerah Mundi Desa Putra masih lagi bersemangat. Terima kasih kebijakan. Terima kasih kepada Dr. Ramli. Rupanya dia punya suara, dia punya jeritan tu kan semangat macam orang muda kan. Yang saya hormati Saudara Zain selaku Ketua PDM, Tok Hussein selaku pengurusi JKKP, seterusnya ahli-ahli jawatankuasa PDM, ahli-ahli jawatankuasa JKKP, wanita, pemuda, puteri. Saya terlebih dahulu nak mohon maaf banyak-banyak. Sepatutnya sampai pukul berapa tadi Abang jadual kita awal lah tapi kata tu sampai juga saya ke sini. Janji ditepati katalah. Walaupun lewat, saya mohon maaf sekali lagi dengan jadual yang bertindih dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Maklumlah kadang-kadang patut kita bajetkan situ setengah jam, tapi dia berlarutan ke 1 jam. So daripada situ bertindih dan akhirnya ni kejap lagi ni nak pergi satu lagi PDM ni. Orang sana dah menunggu juga. Ahmad Desa Aitan Permai. Jadi hari ini saya rasa kita di PDM Desa Putra ini tidak mempunyai masalah yang besar. Saya yakin dan percaya PDM Desa Putra ini akan sekali lagi mengekalkan kemenangan BN, kubu kuat BN. Saya akan laporkan kepada Datuk Seri Zain selaku pengurusi Barisan Nasional Sepang, juga merupakan calon Parlimen Sepang, juga merupakan timbalan pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor. Hari ini banyak tugas Datuk Zain ni, selain daripada memastikan tempat kita ni berada dalam kawasan yang selesa, selamat, dia juga perlu memastikan bahawa semua calon-calon, semua pergerakan-pergerakan kempen di seluruh negeri Selangor berada dalam keadaan yang licin dan lancar. Jadi tugas berat. Saya sampaikan salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di PDM Desa Putra ini. Tadi tadi saya berada di Kampung Tengah, bilik gerakan Kampung Tengah, dan mereka juga akan mengundi di sini. Saya percaya kalau dulu undinya kat sini dah ada 1,700 pengundi 1,700 pengundi. Tambahan pengundi dari pinggiran Putra itu dah dialihkan ke 1,700 tu sini saja. Pertambahan pengundi mungkin daripada Desa Sarjana sikit, daripada Kampung Tengah, daripada sini sendiri. Pertambahan pengundinya tak banyak. Dan seperti biasa kita rasa tidak perlu gusar, tak ada masalah. Saya percaya dengan ada Tok Hussein di sini, dengan ada Abang Zain, Dr. Ramli kan, yang berjiwa muda ya kan. Dan rakan-rakan pemuda, wanita, puteri, cawangan, otai-otai kat belakang tu kan, dengan Abang Ayib, Tokek Coffee Village, semua ada tu. Semua tokek-tokek besar sini. InsyaAllah tak ada masalah untuk kita menentukan calon-calon Barisan Nasional di peringkat DUN dan juga di peringkat Parlimen untuk menang di PDM ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kalau kita lihat di peringkat DUN sendiri, saya sendiri bertanding 3 penjuru melawan PKR dan juga satu lagi calon kita lah. Bukan kita. Itu calon kita ni, parti kita ni, itu memang dah tak jadi masalah. Yang kita nak tentukan dan pastikan ialah parti calon daripada PKR ni, sebab mereka ni calon PKR ni ialah mereka ni terdiri daripada calon yang dipilih oleh kerajaan negeri sekarang ni.
kerajaan negeri sekarang ni dah pegang 5 tahun. 5 tahun negeri Selangor ni, kita kena tahu, kita kena akur bahawa mereka juga mempunyai kekuatan, dari segi jenteranya, dari segi peruntukannya. Dan oleh yang demikian, kita jangan terlalu yakin, jangan kita overconfident bahawa kita boleh menang. Tetapi dalam tempoh 7 hari ini, tak sampai 7 hari tarikh mengundi, kita akan terus berusaha. Saya mohon sokongan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita lepas ni kita gerakkan. Kita punya penyokong putih ni dah memang solid kat kita. Yang sekarang ni kita nak bagi tahu kepada penyokong atas pagar, yang pengundi kelabu ni, kita gerakkan. Tak kira wanita JR-nya, tak kira puteri, tak kira pemuda, tak kira cawangan, semuanya memainkan peranan. Kalau kita boleh yakinkan pengundi atas pagar ni, insya-Allah bukan saja majoriti kita akan bertambah, bukan saja kita dapat mengekalkan kemenangan di sini, majoriti kita juga akan bertambah. Itu di peringkat DUN, dan di peringkat parlimen juga begitu juga. Kita bertanding, Datuk Seri Zin bertanding 4 penjuru. 4 penjuru, 1 daripada parti PAS, 2 lagi daripada bebas. Yang menyedihkan kita ni, bebas tu adalah dulu sebagai bekas ataupun bekas ahli UMNO dan masih lagi merupakan sahabat kita. Tetapi kita perlu ingat, untuk menentukan kemenangan kita ni, kita boleh bersahabat sampai bila-bila. Kita boleh bersahabat sampai akhir hayat kita. Tapi dalam soal perjuangan parti, dalam soal kita menentukan kemenangan Barisan Nasional, kepentingan mestilah diletakkan kepada kepentingan parti melebihi daripada kepentingan individu. Ya, kita kena pastikan itu. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, kita percaya bahawasanya sekarang ni musuh kita berada di luar sana. Kita dah tak ada musuh kat dalam. Sebabnya mereka-mereka ni telah pun dipecat daripada parti dan tidak lagi boleh menganggotai UMNO seumur hayat, seumur hidup mereka. Jadi tuan-tuan perlu ingat, hari ini kita telah pun menyelesaikan bab tu. Saya lihat jentera-jentera pemuda, walaupun mereka kehilangan ketua pemuda mereka, saya lihat malam tadi ada 4,000 lebih jentera-jentera pemuda berkumpul menyatakan sokongan terhadap Barisan Nasional di peringkat parlimen dan juga di peringkat DUN. Ini kita kena jelas, kena clear bahawa kita juga, kalau kita bagi tahu kepada rakan-rakan kita yang lain, kalau kita sokong calon DUN, kita sokong calon parlimen, ini bukan soal tuan-tuan menyokong Shahrum Muhammad Sharif. Ini bukan soal tuan-tuan menyokong Datuk Seri Zin. Ini soal kita menyokong Barisan Nasional untuk menentukan kemenangan Barisan Nasional nanti. Ini soal kita ingin menubuhkan kerajaan di peringkat negeri, di peringkat negeri Selangor. Kita mahu tawan balik, dan di peringkat Malaysia kita nak pertahankan Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu kita nyatakan juga kepada pengundi-pengundi kita, kita ada manifesto. Manifesto kita ni di peringkat nasional dilancarkan oleh Datuk Najib. Di peringkat negeri Selangor pun kita ada manifesto kita ni. Dan ini kalau boleh kita sendiri sebagai jentera parti, kita kena tahu apa yang terkandung dalam manifesto tu. Manifesto kita ni sebelum kita edarkan sebagai kita punya selling point. Kalau kita nak jual barang, kita ada barang apa yang kita nak jual tu. Kalau kita nak meyakin pembeli nak membeli barang kita tu, manifesto ni lah barangnya. Yang mana inilah janji-janji yang akan ditunaikan sekiranya Barisan Nasional dapat memerintah negeri Selangor, sekiranya Barisan Nasional dapat mempertahankan Putrajaya. Jadi janji-janji ni janji yang ditepati, janji yang akan ditunaikan. Ini merupakan aku janji, rakyat didahulukan tu kan.
yang dilakukan, pencapaian diutamakan. Berbeza dengan Parti Pakatan Haram ni. Parti Pakatan Haram ni, mereka dulu sebelum 2008 dia keluarkan manifesto juga. Manifesto dia orang tu, bila dia orang dah dapat perintah Negeri Selangor, hampir 70-80% manifesto dia orang tidak ditunaikan. Dan Tan Sri Khalid Ibrahim, bekas Menteri Besar dia orang, bukan Menteri Besar kita lah, bekas Menteri Besar mengatakan bahawa manifesto itu bukan janji. Jadi kita dah tertipu sekali. Jangan kita tertipu lagi, sebab mereka ini menjanjikan bulan dan bintang, menjanjikan itu dan ini, tapi mereka tidak tunaikan. Dan hari ini dia orang keluar manifesto lagi. Manifesto lagi untuk meraih undi, meraih simpati, menarik golongan rakyat di negara kita untuk mengundi mereka. Bagi tahu kepada pengundi kita, tak payah baca manifesto diorang, tak payah buat apa-apa, disebabkan mereka hanya pandai berjanji. Tak payah kita tertipu sekali lagi. Itu dua perkara yang saya ingatkan di sini, supaya kita bila jumpa pengundi-pengundi di luar sana, kita jual, kita bagi tahu tentang kebaikan manifesto kita. Tuan-tuan pun dah tahu pasal BRIM 1.0, 2.0, dan dalam aku janji manifesto yang akan datang akan ditambah sehingga 5 tahun ni ada BRIM 3.0, 4.0 dan seterusnya, akan dinaikkan daripada 500 ke 1,200 ringgit. Untuk BRIM bujang pun akan dinaikkan daripada 250 ringgit ke 600 ringgit. Macam-macam bantuan sekolah kan, semuanya ni direct transformasi yang telah diilhamkan oleh Datuk Najib ni, terus bantuan terus kepada rakyat yang memerlukan untuk meringankan kos sara hidup rakyat. Dalam janji manifesto terbaru, kalau ni manifesto peringkat negeri, kalau kita menang, kalau dulu Pakatan Rakyat ni berjanji nak tolong ibu tunggal, nak tolong anak yang lahir di Selangor, nak bagi bantuan, nak bagi anak masuk universiti, anak masuk tadika dan sebagainya, dia orang tak tunaikan. Dalam manifesto kita, manifesto kerajaan, manifesto Barisan Nasional, kita menang, sekurang-kurangnya RM250 sebulan kita akan bagi kepada ibu tunggal, warga emas yang layak. OKU. Itu janji. Kemudian anak-anak kita yang masuk, yang nak masuk universiti, bukan yang nak masuk universiti, yang lahir, anak-anak kita yang lahir negeri Selangor, yang lahir di negeri Selangor ini, akan diberikan bantuan sekaligus RM500 kepada mereka, kepada ibu bapa, untuk dimasukkan dalam tabung pendidikan nasional. Itu janji. Dia orang dulu dia janji juga, tapi dia tak buat. Tapi kali ini kita janji, kita akan tunaikan. Banyak lagi isu rumah mampu bilik. Kerajaan akan, kalau dulu PKNS ni kerjanya menjual harta PKNS tu dapat kaut untung berjuta-juta. Duit itulah kadang-kadang dia nak guna untuk politik, untuk kempen dan sebagainya. Tetapi kalau PN menang, kita akan kembalikan fungsi sebenar PKNS ni dengan membina rumah-rumah mampu milik untuk rakyat negeri Selangor. Rumah berharga RM50,000 untuk yang berpendapatan rendah. Rumah berharga RM80,000 yang berpendapatan sederhana rendah. Dan selain daripada itu juga, Yayasan Selangor juga ni, asrama Yayasan Selangor ni telah dirobohkan oleh Pakatan Rakyat. Tapi kali ini bila BN menang, Yayasan Selangor ni akan dikembalikan kepada matlamat asalnya, memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak kita. Anak-anak sekolah rendah yang layak akan diberikan RM80 sebulan untuk sekolah rendah, dan RM150 sebulan untuk sekolah menengah. Itu macam-macam antara manifesto yang terkandung dalam manifesto Barisan Nasional Negeri Selangor. Ia merupakan satu manifesto, malah ia merupakan juga satu aku janji yang insya-Allah akan ditunaikan apabila kita menang nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak berhajat untuk bercakap dengan lebih panjang. Saya sekali lagi mohon ampun dan maaf kerana mengambil masa yang agak lama untuk sampai ke sini. Tapi tuan-tuan tetap teguh, cekal, tabah menunggu saya. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Saya ucap juga terima kasih banyak-banyak kepada Saudara Zain, Tok Husin,
dan juga rakan-rakan lain, kerana saya yakin dan percaya jentera PDM Desa Putra ini berada pada tahap siap siaga yang cukup tinggi dengan semangat yang berkobar-kobar ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala usaha yang kita jalankan ni, agar segala langkah-langkah yang kita ambil ni mendapat keberkatan, rahmat dan seterusnya kita dikurniakan kemenangan pada PRU 13 ini nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hanya Allah sajalah yang membalas budi dan jasa tuan-tuan kerana memberikan satu usaha yang tidak berbelah bagi untuk memastikan kemenangan kita di Barisan Nasional di John Dengkel ini dan juga di Parlimen Sepang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.